Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih Abang ucapkan kepada semua sebab bagi kepercayaan Abang untuk sampaikan cerita-cerita yang korang semua hantar. Moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Dan selepas Kowe punya warna tu berubah-ubah, itu salah satu bentuk gangguan yang Abang kena. Ni adalah bentuk gangguan yang baru, iaitu tengah-tengah Abang rakam, tiba-tiba mati. Tiba-tiba kamera off terus, handset off terus. Abang pun tak tahu. Abang rasanya handset ni masih okey lagi, tak tahulah kenapa. Dan kalau korang nak tengok, kalau korang perasan, kalian perasanlah dekat video yang sebelum ni memang ada perbezaan. 2-3 video sebelum ni pun ada perbezaan banyak kali. Sebabnya tengah-tengah sedap abang merakam, pop, hilang macam tu. Dan abang kena tak boleh gerak sangat tahu, sebabnya nak jadi synchronizekan video kan, supaya video yang terkerat pertama dengan video terkerat kedua tu betul-betul nampak synchronize. Jadi tak boleh nak gerak banyak, kena betulkan balik kamera, on balik handset, macam tu. Abang pun pelik kenapa jadi macam tu. Okey, itu dah melalut sikit, 1 minit 1 minit abang minta lah melalut sikit. Jadi hari ni abang nak sampaikan 3 cerita disampaikan oleh 3 orang yang berbeza. Kisah yang pertama tentang sepupu dia yang hilang. Sepupu atau pangkat anak buah, sepupu, salah. Sepupu dia hilang, berlaku dekat Meru tahun 2000-an. Tapi abang tak boleh nak beritahu secara spesifik sebenarnya berlaku dekat tahun berapa. Sebabnya budak tu sampai sekarang tak jumpa. Jadi untuk menjaga aib ataupun mengelak daripada fitnah, abang tak boleh lah cerita benda tu terlalu jelas. Tapi moga-moga ada iktibar di sebaliknya. Cerita kedua pula, yang ni panjang. Kisah seorang budak lelaki, seorang budak perempuan. Waktu 2019, lebih kurang lah macam tu, diorang ni seorang budak perempuan ni sama-sama buat perniagaan online dengan seorang lagi kawan dia. Dan sewaktu mereka buat perniagaan online, berlaku satu peristiwa yang menjadi kenangan sampai sekarang. Itu cerita kedua. Cerita ketiga pula tentang bagaimana seorang budak perempuan kena tindih, tapi cara dia kena tindih agak berbeza dengan cerita tindihan-tindihan yang pernah abang ceritakan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku dekat Meru, Selangor pada tahun 2000-an. Tapi abang tak boleh nak beritahu tepat-tepat tahun berapa sebenarnya cerita ni berlaku, untuk mengelakkan daripada aib keluarga atau tersalah cerita. Tapi siapa-siapa yang tahu bolehlah komen-komen kat bawah, sebab kes ni masuk dalam surat khabar, boleh kata famous satu Malaysia pada waktu tu. Yang cerita kat abang ni seorang budak perempuan yang namanya Sofia. Yang hilang ni adalah budak lelaki namanya Ben. Ben dengan Sofia adalah sepupu. Jadi ceritanya pada tahun 2000 ni, waktu tu lah kan, pada satu hari kalau tak silap abang, waktu tu Ben cakap dekat mak dia, dekat pokok yang ada sebelah rumah dia penuh dengan ular. Dia cakap lah, mak, dia kata, pokok sebelah rumah kita ni nampak banyak ular-ular hitam. Oh, lupa abang nak beritahu, Ben ni dulu masa kecil kena demam panas. Lepas tu dia punya pemikiran dia tak berapa nak waras sangat, dan dia selalu berhalusinasi, dengan kata lain nampak benda-benda yang tak sepatutnya, macam nampak toyol, nampak lebih kurang macam tu. Dan Ben daripada kecil diberi makan ubat. Mak dia bagi makan ubat untuk bagi tenang, jangan terlalu mengaruk-ngaruk sangat. Dan kegemaran Ben adalah suka merayau-rayau. Dia tak sekolah, dia suka merayau-rayau di sekitar taman perumahan dia, pergi rumah orang, tapi dia tak kacau orang. Cuma bila dia datang tu, orang akan bagi air, orang akan bagi gula-gula, dan berpakaian kemas. Dia okey, nampak macam orang normal. Cuma dia memang tahu, seluruh kawasan perumahan tu tahu yang dia ni memang tak berapalah nak sihat. Okey, baru masuk cerita. Baru betul cerita dia. Jadi pada satu hari, waktu Ben ni berumur 20-an, satu petang, dia cakap dekat mak dia, mak, dia kata, dekat pokok sebelah rumah kita ni penuh ular. Jadi mula-mula mak dia ni macam, ya tak iyalah, sebab anak dia ni, Ben ni memang selalu berhalusinasi, selalu terbayang benda yang bukan-bukan. Jadi mak dia cakap, tak payah hirau lah, itu semua angan-angan, berangan-berangan aja, bayangan-bayangan kau je, buat tak tahu je lah. Okay. Dan
Hari kedua, Ben bagi tahu dekat mak dia. Mak, dia kata, makin banyak ular hitam yang ada dekat pokok tu, dia kata. Lepas tu bila dah kali kedua cakap macam tu, mak ni pun rasa macam tak sedap lah kan. Dia pergilah ke arah pokok tu. Dia tengoklah takut-takut ada ular ke apa ke. Kalau ada ular dia bolehlah panggil jepam, bomba bagi halau-halau tangkap ular tu. Tapi mak dia tengok memang tak ada. Lepas tu mak dia tanya dengan Ben, bila masanya dia nampak ular-ular tu duk manjat membelit-belit kat pokok tu. Dan Ben cakap selalunya pada waktu nak maghrib. Bila orang sibuk-sibuk nak semayang, petang tu orang dah siap-siap semayang asar, dah siap-siap minum petang, Ben akan pergi dekat pokok tu, memang dia nampak banyak gila ular hitam, ular tedung hitam dekat pokok tu. Tapi ular-ular tu langsung tak usik Ben. Okey. Pada satu hari, selepas 2 hari Ben bagi tahu kepada mak dia yang pokok tu ada banyak ular, pada satu petang, waktu tu Ben keluar. Dan mak dia pun tak adalah syak apa-apa. Mak dia kata tak kisahlah anak dia pergi keluar sebab anak dia memang tahu balik. Ben memang tahu balik. Tapi petang tu Ben tak balik. Jadi bila dah cukup 24 jam, report polis pun dibuat dan gerakan mencari Ben di sekitar rumah, di sekitar taman perumahan dekat Selangor, Meru tahun 2000-an giat dijalankan sampai benda ni masuk surat khabar. Waktu tu belum ada lagi Facebook belum ada lagi. Jadi masuk surat khabar, masuklah majalah-majalah tentang kehilangan Ben. Dan banyak kali polis buat gerakan untuk mencari Ben. Sebab Ben ni dikira anak istimewa. Dia ada sedikit kurang lah. Dia punya pemikiran kurang. Jadi bila cari Ben tu macam-macam usaha dibuat, termasuklah memanggil orang-orang dalam bidang spiritual. Dengan kata lain, panggil bomoh, dia panggil imam, dia panggil, abang nak cakap tukang azan. Tukang azan, kat gigih pula dia nak mengazan kan kawasan tu. Okey. Jadi banyaklah orang yang dipanggil, termasuk orang Darussyifaq. Tapi bila orang Darussyifaq datang, orang Darussyifaq dah buat sembahyang hajat dan Ben tetap juga tak muncul, memang tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Datanglah watak seterusnya, Sofia. Yang cerita kat abang ni adalah Sofia. Sofia beritahu, dia kata dia pun kesianlah dengan makcik dia, dia pun simpati, dia pun risau Ben hilang. Dan Sofia ni waktu tu baru kahwin ke, macam lebih kurang lah, dia baru kahwin waktu tu tahun 2000-an tu. Okey, jadi nak jadi cerita, Sofia ni cadangkanlah dengan makcik dengan pakcik dia ni, yang dia ni ada seorang kawan. Sofia kata dia ada kawan dia ni memang bagus, boleh ngubat-ngubat orang, masuk alam dia, boleh berinteraksi lah, boleh bercakap-cakap dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi bila makcik dia dengar macam tu, mungkinlah ada harapan. Jadi dia cakaplah dengan Sofia, panggillah kawan kau tu datang ke sini, kita tengok-tengokkan. Tapi bukanlah kawan sangat, orang yang datang tu dah berusia lah, namanya Pak Rudi. Pak Rudi ni memang di kawasan Selangor ni memang terkenal lah dia. Dia boleh mengubat-ngubat orang. Yang dia paling, kepakaran dia yang paling bagus adalah berinteraksi dengan orang alam sebelah. Jadi bila Pak Rudi datang dengan Sofia, suami dia dengan Pak Rudi, datanglah kat rumah Ben. Ben dah tak adalah, dia jumpa dengan mak ayah Ben. Jadi mengikut kata Pak Rudi, cara terbaik adalah dengan menggunakan perantara. Perantara kat sini adalah emak, si emak. Emak ni akan diajarkan oleh Pak Rudi macam mana nak panggil anak dia balik. Sebab kuasa seorang ibu memang betul-betul boleh membuat sesuatu keajaiban. Macam tu. Jadi kuasa mak kan, mak kalau marah, jangan terbalik dunia. Jangan buat mak marah. Ni pengajaran ni anak-anak. Jangan buat mak marah. Mak marah, wahai kita hidupnya. Ada sebagai anak kan. Okey, balik pada cerita. Jadi mak si Ben ni diletakkan atas kepala dia kain pelekat yang Ben pernah pakai dan belum lagi dicuci. Lepas tu Pak Rudi bacalah mentera ke apa benda pun. Sofia pun tak tahulah, Sofia tak boleh nak kesan apa yang nak detect apa yang Pak Rudi baca. Jadi Pak Rudi pun duduklah dekat depan mak Ben. Lepas tu dia baca. Lepas tu dia suruh mak Ben, panggil anak kau sekarang. Lepas tu mak dia panggil lah, Ben, balik Ben, mak rindu Ben, balik sini Ben, keluar daripada dalam sana. Lepas tu suasana sunyi, tak ada apa-apa berlaku.
Waktu tu Sofia dah mula seram. Jadi Sofia ajak suami dia pergi dekat ruang menonton, nyalakan TV. Sebab Sofia kata dia rasa macam bila suasana panggil memanggil tu, dia rasa meremang, dia kata. Dia pun dengan suami dia pergi kawasan lain, ruang lain tengok TV. Tapi tak jadi apa-apa. Lepas tu Pak Rudi baca lagi. Entah baca mentera, entah baca ayat Quran, tak pastilah kan. Panggil lagi puan, kata, Ben, tolonglah Ben, keluar Ben daripada dalam sana. Mak rindukan Ben, tolonglah Ben, keluar. Tak juga jadi apa-apa. Okey. Masa tu Pak Rudi pelik. Pelik sebabnya selalunya ini adalah cara yang paling berkesan untuk panggil orang yang hilang. Tapi kenapa tak boleh jadi? Okey, tak apa. Tapi Pak Rudi terasa sesuatu, iaitu bila 2 kali mak dia panggil tak berbunyi, Pak Rudi terus pandang pada Sofia. Pada waktu ni Sofia cerita dekat abang, dia tengah tengok TV dan dia tak dengar sangat apa yang aktiviti Pak Rudi buat dengan mak Ben, dia tak dengar. Tiba-tiba selepas 2 kali panggil, Sofia rasa badan dia sejuk, rasa macam ada benda yang masuk. Waktu tu blank, dia terus pengsan, dia tak ingat apa-apa. Jadi yang abang cerita seterusnya adalah pengalaman Sofia yang diceritakan oleh Pak Rudi, suami dia dan juga mak bapak kepada Ben. Apa yang berlaku dekat Sofia? Okey, cerita dia macam ni. Sofia cerita baliklah kat abang. Mengikut kata suami, makcik dia dan juga pakcik dia dan juga Pak Rudi, waktu pengsan tu barulah bomoh tu perasan. Rupanya Sofia ni boleh jadi tempat perantara. Jadi benda tu boleh masuk dalam badan Sofia dan boleh berinteraksi. Okey. Puncanya sebab daripada kecil Sofia ni memang selalu kena histeria. Daripada dia sekolah menengah sampai dia bekerja, selalu benda-benda masuk dalam badan dia dan dia boleh menggulit gelantang, menjerit-jerit. Mungkinlah orang kata dah ada bekas, dah ada lubang ke arah tu. Jadi sebab itu bila panggil-panggil macam tu, proses Pak Rudi suruh mak dia panggil tapi tak jadi. Yang jadi adalah dekat Sofia. Lepas tu Pak Rudi tanya, kau ni siapa? Dia kata, aku suka dengan anak kau. Ni Sofia yang cakap. Dan jangan kau suruh aku pulangkan anak kau. Aku nak jadikan anak kau anak aku juga, dia kata. Pak Rudi cakap, tak boleh. Awak daripada alam lain, kami ni daripada alam lain, Ben daripada alam lain. Jadi kita tak boleh hidup bersama. Dia jegalkan mata dia. Sofia lah ni, besarkan mata dia. Aku tak peduli, dia kata. Kau nak buat apa, kau buatlah. Aku tetap nak pegang budak ni, dia kata. Okey, kata Pak Rudi. Pak Rudi pun bacalah ayat Quran. Dia baca ayat Quran, mengelitat-ngelitat. Tapi waktu Sofia mengelitat-ngelitat, membalik-balikkan badan, waktu tu dia bukan menjerit-jerit, dia tergelak-gelak. Macam tu lah lebih kurang. Dia tergelak-gelak. Pak Rudi terus bacakan ayat suci, bacakan. Lepas tu dia dah rasa kesakitan. Dia cakap, baik. Aku akan tunjukkan mana budak tu pergi. Okey, dia kata. Macam mana caranya? Pegang badan aku, dia kata. Jadi waktu tu Pak Rudi, suami Sofia, makcik Sofia, suami makcik Sofia, pegang Sofia. Korang tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Sofia terapung. Memang betul-betul semua ahli keluarga dia terkejut. Mula-mula dia berdiri, lepas tu dia menjengkit. Lepas menjengkit, tak jejak tanah. Agaknya itulah puncanya sebab apa benda tu suruh ramai-ramai ni pegang Sofia. Terkejut Pak Rudi. Yang tukang ubat pun, tak pernah tengok, dia kata macam ni. Sofia terbang dan diorang semua pegang. Sofia bergerak ke arah dapur. Bila Sofia bergerak ke arah dapur, dia berhenti. Waktu ni terbang tau, terapung dan tak ada siapa nak rakam lah. Waktu tu tak ada CCTV. Terapung sampai dia pegang ke mana Sofia pergi. Sampai kat dapur. Bila dekat dapur, dia terus diam. Dia kata apa? Aku tetap tak nak bagi Ben. Aku tetap tak nak bagi budak tu. Budak tu hak aku. Terus lepas Sofia cakap, Sofia jatuh, terus Sofia pingsan. Lepas tu Pak Rudi cuba ikhtiar, panggil balik.
Tapi yang sedar selepas tu adalah Sofia, bukan makhluk alam sebelah yang masuk dalam badan Sofia. Dan aktiviti usaha untuk mengeluarkan Ben terhenti setakat itu. Dan Pak Rudi bagi tahu pada mak bapak Sofia dia tak boleh buat apa-apa. Ini je cara yang ada yang boleh dia buat. Dan pada waktu tu Sofia pun macam termangu-mangu, terpinga-pinga. Oh, kenapa ni? Dia tak tahu waktu tu dia jadi hantu, duk terbang macam tu. Dia tak tahu gitu. Dan selepas tu lah baru Pak Rudi cerita, suami dia cerita, awak terbang sayang, rugi leas. Kalau saya tak pegang tadi, meloncat awak ke atas. Agak macam tu lah ceritanya kot. Jadi, sampai situ je. Dan sampai sekarang, Ben masih lagi hilang, tak berjumpa. Itu adalah penamat kisah yang pertama. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Sakinah. Berlaku pada tahun 2019 di satu kawasan di negeri Selangor. Cerita yang kedua, minta maaf sangat-sangat kawan aku tu, abang kutuk lah. Tapi abang memang tak berani nak dedahkan cerita ni sebab watak-watak yang ada kebanyakannya dah meninggal. Abang nak jaga sensitiviti. Cerita dia macam ni. Sakinah ni pada tahun 2009 dia memang galak buat bisnes. Macam-macam bisnes dia buat. Pada waktu tu memang orang bisnes secara online dah mula meningkat naik, mendapat perhatian dalam ramai orang. Jadi si Sakinah ni berpakat dengan kawan baik dia. Apa kata kita buat perniagaan online tapi kita jual-jual makanan, makanan kering, ya keropok, ya emping ke apa benda, ikan masin terubuk ke, secara kering lah. Jadi kawan dia kata tak ada masalah, okey je, jom kita keluarkan modal, dia kata. Okey. Jadi kat mana kita nak bertapak, dia kata. Kata Sakinah, tak boleh dia buat kat rumah dia sebab rumah dia kecil. Tu kawan dia cakap, boleh buat kat rumah aku banglo, rumah besar. Jadi kita boleh letak stok-stok kita kat situ. Cumanya yang duduk dengan aku adalah mak mertua aku. Tapi aku rasa kau pun tak ada masalah kot. Okeylah. Jadi seperti yang dirancang, modal pun dikeluarkan, dia pun belilah barang-barang, letak dekat rumah kawan dia ni, packing-packing lah. Waktu diorang berdua tengah buat kerja packing barang-barang masakan, barang-barang kering ni, tiba-tiba si Sakinah perasan kaki kawan dia ada kudis. Yang kudis tu bukan kudis-kudis biasa. Katanya kudis tu ada yang berlubang, ada yang menanah. Sebab bila kita buka kasut boleh nampaklah kaki. Ialah kalau perempuan duduk bersempoh kan, atau duduk bersila, terselaklah mungkin betis tu. Ialah kawan kita pun kadang-kadang kita buat kerja kita tak perasan kan. Waktu tu memang Sakinah nampak. Sakinah pelik. Terus dia tanya, kenapa dengan kaki kau ni? Dia kata, oh ni ada sakit kulit lah, aku pun tak tahu mana datang sakit kulit ni. Tapi bila Sakinah tengok betul-betul, ini lain macam sakit kulit ni. Kau dah pergi hospital tak? Dah, segala mak nenek ubat, segala mak nenek injection aku dah ambil, tapi tetap juga macam ni. Okey. Tapi okey, tak ada masalah lah. Jadi waktu diorang berdua ni tengah bekerja, memang Sakinah perasan dekat rumah tu ada seorang nenek. Nenek tu bukanlah nenek, makcik lah, umur 60-an. Dan makcik tu adalah emak kepada kawan dia. Lepas tu dia tanya-tanyalah, mak kau tu okey ke tidak? Dia tak adalah, mak aku sebenarnya dah lumpuh, dah tak boleh bergerak, dia kata. Tapi aku ada satu benda yang aku nak beritahu kau. Dia kata, okeylah, kata Sakinah, apa benda? Dia kata, aku cakap dulu, jujur je lah. Sebab kau dah buat kerja dengan aku kan, kau dah duduk sini. Mak aku ni bela saka. Tapi bukan saka dia, saka daripada keturunan. Keturunan kita orang memang ada saka dan kita orang dijaga oleh saka ini. Mengucap panjang Sakinah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Semualah keluar. Kenapa kau tak buang? Dia kata. Sebenarnya, kata kawan dia ni, bukan senang-senang nak buang. Kalau nak buang, mesti ada orang baru yang sanggup nak ambil. Kalau tidak, benda tu memang tak nak keluar. Oh, okey. Dan kalau kau nak tahu, ada satu peristiwa yang ngeri sangat aku alami sejak mak aku lumpuh ni. Lepas tu ceritalah, dia kata. Sambil-sambil packing ni kan. Ni kira-kira membawang jugalah, membawang mak sendiri. Tak adalah, bukan membawang mak sendiri, macam meluahan perasaan kan. Dia kata macam ni, mak aku ni lumpuh. Dah 2 tahun, 3 tahun mak aku lumpuh. Tapi tiap-tiap malam, aku akan dengar dekat mesin
air kuku, ni kuku pula, abang boleh jadi ambassador kat sini. Dekat mesin air kuku, tiap-tiap malam pukul 3, aku dengar orang ambil air. Satu hari, aku macam nak tahu siapa yang ambil air. Takkan mak aku lumpuh langsung. Doktor memang cakap tak boleh jalan, kaki, saraf semua dah tak ada dah. Memang dah tak boleh jalan. Baring je lah. Aku yang mandikan dia, aku yang ni uruskan dia. Okay. Satu hari, pukul 3 pagi, waktu tu aku tak tidur. Aku mengendap apa yang berlaku. Tiba-tiba aku dengar ada orang ambil air. Bunyi mesin ting. Macam tu. Kalau pengguna kuku tahulah, sebab abang pun kat rumah mak abang kuku tahu. Setiap kali kita nak ambil air, nak tekan, dia akan bunyi ting. Macam tu. Jadi dia kata pukul 3 pagi tu dengar bunyi ting. Aku cepat-cepatlah pergi ke dapur. Kau tahu apa yang aku nampak, Kinah? Dia kata. Kinah je lah panggil. Aku nampak mak aku yang ambil air, minum. Macam mana mak aku boleh jalan? Sakinah cakap, kau sergah tak? Gila, tak berani aku nak sergah. Aku terus masuk dalam bilik. Aku terus tidur. Tak berani aku beritahu suami aku. Oh, dia kata, jadi betul lah mak kau berjalan malam. Itulah, tapi siang memang tak boleh berjalan. Tengah rancak-rancak dia orang cerita, tiba-tiba mak dia menjerit. Mak dia menjerit. Panggil nama anak dia lah. Contohlah nama Siti. Siti, aku lapar. Siti, aku lapar nak makan. Lepas tu terkejutlah Sakinah. Alamak, baru kita cerita pasal dia, dia dah pula menjerit-jerit minta makan. Okeylah. Lepas tu Sakinah cakap lah, kau pergilah, uruskan dulu mak kau, bagi dia makan dulu. Lepas tu kawan dia gelak-gelak. Nanti kau mesti terkejut apa yang aku bawa nanti. Okay. Korang nak tahu, rupanya si kawan dia ni sediakan mak dia punya makan 1 dulang makanan, nasi menimbun, ayam pongging, ada sayur, ketam pula, ada pula ikan keli. Lebih kurang. 1 dulang besar. Terkejut Sakinah, mak kau ni besar gegasi ke apa ke? Kau mak kau ada keturunan-keturunan yang memang kuat makan ke? Tak, mak aku memang makan sebanyak ni. Tapi mesti kau pelik nanti. Okeylah. Jadi Sakinah, si kawan dia ni letaklah dulang dekat katil mak dia. Sakinah tengok daripada jauh kan. Jengah-jengah lah. Bila dia letak aja, dia tutup pintu. Dia kata, kau tak suapkan mak kau ke? Tak. Mak aku boleh makan sendiri. Bila ada makanan macam tu, dia sure boleh makan sendiri. 5 minit. Tak lama, 5 minit, tiba-tiba dengar bunyi dulang jatuh. Tang! Macam tu. Rupanya lepas habis makan, mak dia baling dulang tu sampai kena ke pintu. Lepas tu kawan dia cakap, sabarlah, minta maaf sangat-sangat. Dia kata, waktu tu Sakinah kata, menyesal aku buat bisnes dengan kau. Dalam hati lah, dia kata dalam hati. Lepas tu dia tanya dengan kawan dia, kenapa tu? Oh, mak aku baling dulang. Bila dia dah habis makan, dulang dia lemparkannya. Kalau aku duduk dalam bilik dengan aku kena muka dulang tu. Dia kata, okey, tak apalah, uruskanlah rumah mak dia. Okey, lepas tu dah habis-habis buat kerja, dia pun balik. Dia balik, dia beritahulah, yang si Sakinah beritahu dengan suami dia apa yang berlaku. Lepas tu suami dia kata, apa kata? Awak kan, yelah kita orang Islam kan, jadi sebelum mulakan apa-apa kerja, awak buat sembahyang hajat dulu, awak buat zikir-zikir dulu dekat ruang tempat korang bekerja tu. Ruang tu dekat dengan bilik mak dia, mak kawan dia ni. Buat zikir-zikir dulu, kita nak tengok apa yang jadi. Lepas seperti yang dicadangkan suami dia, bila Sakinah sampai, dia cakap dengan kawan dia, weh, aku belum semayang Zohor ni, aku boleh semayang tak Zohor kat sini? Kawan dia kata, boleh semayang lah, kiblat sekian ni. Kau ada telekong tak? Ada. Okey. Lepas tu semayang lah. Lepas semayang dia buat zikir sikit, Allahu Akbar, baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah sebagai orang Islam, kita punya solat macam itulah kan. Agama lain ada doa-doanya, kalau kita ada doa-doanya. Jadi dah habis baca tu, tiba-tiba dengar mak dia menjerit dekat dalam bilik. Mak dia menjerit, macam tu. Dan yang paling menakutkan sekali, tengah-tengah pakai telekung ni, masih lagi pakai telekung, mak dia mengesot keluar pada bilik sambil pegang najis. Dan mak dia baling najis tu dekat si Sakinah. Mengelak Sakinah, sik baik tak kena. Tapi najis tu berterabur, habis semua produk makanan yang patutnya di packing, bertepek-tepek dengan najis. Cair, keras, semua ada. Sebab mak dia baling. Begitu gila. Abang dengar macam, gila, makcik ni punya saka lain macam ni.
Waktu tu Sakinah kata dia tak tahu nak buat apa, dan kawan dia pun heret mak dia masuk dalam bilik, kunci bilik tu, dan Sakinah dan kawan dia pun bersihkanlah najis-najis yang dah bercapuk, bercerper dekat kawasan tempat dia orang simpan makanan tu. Nasib lah kalau korang tu pernah terbeli makanan tu. Dah, tapi semuanya dah dibersihkan lah, dah dibersihkan, yang terkena teruk sangat dia buang lah semua. Tapi waktu tu kawan dia banyak kali minta maaf Kina, aku tak sangka jadi macam ni gitu. Tak apa. Tapi dalam hati Kina, memang betul lah makcik ni membela-bela, sebab dia tadi memang baca zikir-zikir kan, zikir-zikir menghalau jin syaitan ni. Tak sangka mak dia buat tindakan yang luar biasa. Okey. Lepas tu bila dah kemas-kemas tu, dah tekak dah kering lah kan. Tekak dah kering. Lepas tu si Sakinah ni pergilah ke belakang, ambil air dekat mesin koko tu. Dia pun ambil kat mesin koko tu. Dan jarak daripada mesin koko tu dengan bilik nenek tu, bilik makcik tu, lebih kurang 15 meter. Jauh jugalah kan, lebih kurang 15 meter. Dan waktu Sakinah ambil air, tiba-tiba dia dengar bunyi pintu nenek tu terbuka, makcik tu terbuka. Pintu makcik tu lah terbuka. Dan Sakinah tak sangka, waktu dia pusing belakang, nenek tu ada kat belakang dia. Mata nenek tu warna putih. Ikut cerita daripada Sakinah, waktu tu dia menggigil-gigil, tapi nenek tu bukan berdiri, nenek tu mengisut sampai betul-betul kat kaki Sakinah. Dia pegang kaki Sakinah, dah makin gigil Sakinah ni megang air. Abang cakap, kau tak tertuang. Sakinah tak tertuang pula kat muka mak. Kalau abang dah tuang. Dia kata, tak bang, tak tertuang, tapi ketakutan, dia kata. Dia menggigil-gigil. Tahu kawan dia jeritlah nama kawan dia, Siti, mak engkau, dia kata. Kawan-kawan dia cepatlah berlari, ambil, mak kenapa ni. Mak dia cakap satu je perkataan, aku haus. Rupanya mak dia haus. Agaknya mak dia haus. Dia dengar Sakinah ambil air, dia pun cepatlah berkayuh ke arah. Tapi tak sangka selaju itu dia kayuh, ataupun ada benda yang bawa. Kita pun tak tahu lah kan. Waktu tu Sakinah dah minum air, dah gigil lah tu. Dia terkejut sebab nenek tu matanya dah tak nampak, dah ada katarak ke apa putih lah. Bila mata nenek tu digigilkan, besarkan pada Sakinah, seramlah Sakinah. Terus petang tu balik. Sejak daripada hari tu, Sakinah dan anak dia kena penyakit sama macam kawan dia kena. Dan Sakinah rasa itu ada kaitan dengan makhluk alam sebelah, dengan belaan kepada mak kawan dia ni. Dan perniagaan diorang terhenti tengah jalan. Waktu tengah rancak-rancak tu, Sakinah tarik diri, dan kawan dia pun terpaksa cari orang lain untuk kerjasama. Tapi perniagaan tu diteruskan lah, tapi Sakinah dah tak masuk lagi campur lah, sebab dia dah kena kudis. Dia kata tak nampak, gatal sangat. Bila dia kuruk-kuruk, akan muncul benjol, pop, keluar nanam berlubang. Dan bawa ke hospital, dah injek, dah makan ubat, dah segala macam semua dah dibuat, tak jalan. Dan akhir sekali Sakinah bawa anak dia, suami dia bawa pergi Darushifa, dan Darushifa cakap ini memang ada kaitan dengan saka alam sebelah. Dan Darushifa bagilah minyak zaitun yang dah ditawar-tawarkan dan dibacakan ayat suci Quran. Dan sejak Sakinah pakai minyak zaitun tu, anak dia, dan tak ada lagi lah penyakit tu. Dan Sakinah sempat bagi dekat abang gambar penyakit tu. Ya Allah, takut abang tengok. Dia berbenggil, ada nanah, dan kalau cocok-cocok dia tak keluar tau nanah dia. Buatlah macam mana tak keluar, tapi sampai masanya dia akan merekah pap keluar, dan bila keluar lalu tu dia berlubang tau. Ya Allah. Tapi Alhamdulillah, kata Sakinah, sampai sekarang tak ada lagi. Dia dah putuskan hubungan dengan, bukanlah putuskan hubungan, tapi maksudnya dah tak buat kerjasama perniagaan lagi lah. Dan pada tahun lepas, makcik tu dah meninggal dunia. Kita doakan semoga makcik tu ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang budak perempuan yang namanya Aina, berlaku pada tahun 2006-2007. Waktu tu dia baru habis SPM, umur 18 tahun. Perkara ni berlaku dekat satu taman perumahan dekat Melaka, iaitu Taman Tanjung Minyak, yang dekat, kalau tak silap abang, dekat Bukit Rambai. Bila abang dapat cerita ni melalui telefon,
Abang macam tergerak hati nak pergilah waktu mula-mula dengan cerita. Nak pergilah Taman Tanjung Minyak ni mesti kes rumah berhantu. Kali ni adalah kes kena tindih. Tapi bila abang dengar cerita daripada Aina, langsung abang tak berniat nak pergi taman perumahan tu. Taman Tanjung Minyak je. Memang tak ingin lah abang. Abang dengar cerita dia pun wara pun kata. Okey, ceritanya macam ni. Pada tahun 2000, kita ambil 2007 lah Pada tahun 2007, Aina baru lepas SPM. Sekarang ni dah tua lah, dah beranak pianak, dah 30 lebih lah. Jadi lepas SPM tu, dia cari kerja dan dia jumpalah kerja dekat satu kilang di Melaka ni. Nama kilang tu Kilang Panasonic. Okay. Jadi disebabkan dia pun kerja kat Melaka dan dia pun minta lah izin dekat mak dia untuk berhijrah, dan dia duduk dekat Taman Tanjung Minyak entah lebih kurang lah kalau tersalah nanti betulkan, Taman Tanjung Minyak. Kakak dia duduk situ. Jadi dia pun cakap dengan kakak dia, boleh tak dia menumpang? Astaghfirullahalazim. Ada yang pegang kat belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, maaf Okey. Cakap mana tadi? Okey, dia pun tumpanglah kat rumah akak dia. Okey, nak jadi cerita, satu hari dia balik kerja, lebih kurang pukul 6 petang, dia lepak-lepak dekat taman Tanah Lapang. Dekat kursi batu dekat Tanah Lapang. Dia lepak-lepak lah dengan kawan-kawan dia. Waktu tu katanya dia baru datang bulan. Jadi dia tak sembahyang maghrib, tak dapat sembahyang maghrib. Jadi lepak-lepak lah dengan kawan-kawan dia. Yang kawan-kawan dia pun sama-sama lah datang bulan serentak lah agaknya. Lepak-lepak sampai maghrib. Sampai maghrib. Tapi dia perasan dekat kawasan lapang dekat Taman Tanjung Minyak tu ada satu pokok, dan mengikut kata kawan-kawan dia, pokok dia ni, pokok tu pokok yang misteri. Yang ada yang tak kena lah, yang tidak wajar dekat pokok tu. Jadi bila diorang berborak-borak pasal pokok tu, dah masing-masing keseraman. Waktu tu pula azan maghrib nak berkumandang. Cepat-cepatlah si Aina cakap, aku nak masuk lah, aku nak balik lah, aku tak nak lah duduk sini, tak apa-apa, nanti kan ada benda-benda yang mengikut. Dia cakap macam tu Lepas tu kawan dia kata, jom bubar, jom balik, dia kata. Jadi rumah Aina memang bersebelahan dengan padang, kawasan lapang tu. Dekat aje lah rumah kakak dia tu. Dan dekat padang tu lah pokok tu. Dekat kawasan lapang, dia bukan padang, dia macam kawasan lapang lah. Tu kat situ lah pokoknya. Waktu dia orang berborak-borak, dia nunjuk-nunjuk lah kat pokok tu. Tu pokok tu, tu pokok tu, macam tu. Jadi bertambah seram lah kan. Jadi bila dah macam tu, Aina pun balik lah rumah akak dia, cepat-cepat lah dia masuk rumah. Waktu dia nak masuk rumah tu, dia rasa macam ada orang tolak dia daripada belakang. Dia tengok, apa hal ni? Kat kawasan luar dah remang-remang tau. Maksudnya dah nak masuk maghrib. Cepat-cepat dia masuk. Bila dia masuk, dia mandi, dah buat siap semua. Lepas tu dia pun makanlah sama-sama dengan keluarga akak dia dan anak-anak buah dia. Waktu tu dia kata masih lagi umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi malam tu dia tidur dekat ruang tamu. Memang menjadi kebiasaan dia tidur ruang tamu dengan anak-anak buah dia. Okey. Tengah-tengah nak tidur, lebih kurang pukul 12, anak buah dia yang umur 4 tahun, yang sekarang ni dah anak dara, yang umur 4 tahun, bangun. Dia cakap apa? Makcik, kita, kenapa ada anjing dekat gate rumah kita? Kita. Cepat-cepatlah si Aina ni bangun, tengok tu ada anjing ke? Kita tengok, tak ada anjing kita. Okey, tidurlah dik, tidurlah. Okay. Tiba-tiba budak tu bangun lagi. Makcik, anjing tu dah masuk dalam pagar rumah kita. Alah, abang seram ni. Dah masuk dalam pagar rumah kita. Anjing tu warna hitam, adik takut dia tu. Lepas tu, si Aina tu bangun, tengok lagi kat luar. Tak ada anjing lah, dik. Dia buka lampu. Dia nak pastikan semuanya dalam keadaan yang selamat kan. Cuba adik tengok, tak ada anjing. Alah, tak ada anjing. Dia pun sambunglah baring. Tiba-tiba budak tu bangun, melekap dekat si Aina. Makcik, anjing tu dah masuk dalam rumah. Dia kata, dah. Waktu tu Aina yang gelabah. Anjing, mana anjing? Dah ketakutan Aina jadinya. Jadi bila macam tu, budak tu dah menangis, anak-anak buah dia pun dah ketakutan. Aina pun ketuklah pintu bilik akak dia. Lepas tu dia cakap dengan akak dia, boleh tak nak tidur dalam bilik? Anak-anak dah takut. Kata akak dia, okeylah, tak apalah, tidur dalam bilik. Jadi abang tak pasti suami akak dia ada ke tidak pada waktu tu. Rasa macam tak ada. Jadi akak dia tidur dekat katil dengan anak-anak dan Aina tidur dekat bawah. Okey. Waktu dia nak lelap, tiba-tiba dia rasa badan dia macam kena hempap.
Macam ada benda yang menghempak badan dia. Waktu tu dia tak berani nak buka mata. Yang diingat adalah selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang diulang-ulang banyak kali. Tapi ada satu benda yang dia rasa sangat tak selesa, iaitu dekat telinga dia dengar macam orang bernafas. Ha, ha, ha. Macam tu. Jadi nak tak nak, untuk pastikan yang himpap dia tu siapa, Aina kena buka mata. Tapi Aina buka mata kecil je. Dia just nak tengok macam itu je lah. Dia nak tengok sebenarnya apa yang hempap dia. Korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak kain putih. Yang menghempak kat muka dia tu adalah kain putih. Dan dia tutup balik. Dan korang faham-fahamnya, kalau kain putih tu maksudnya gula-gula lah. Gula-gula lah yang menghempak dia. Waktu tu dia dah melalak. Aina dah menangis. Waktu tu dia berzikir, itu je yang diingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingat itu je. Dan semakin hari tindihan tu makin lapang, makin lega, makin lega, makin lega. Dan akhirnya tak ada rasa tindihan dan dia pun bangun. Bila dia bangun, dia tengok akak dia dah tidur je. Dia kejut akak dia, dia cerita dengan akak dia apa yang berlaku sambil nangis-nangis. Akak dia kata, oh tak boleh buat macam mana ni, kita tidur buka lampu malam ni. Jadi sepanjang malam tu dia orang tidur buka lampu. Jadi besoknya akak dia ni rasa macam, akak rasa macam ada yang tak kena dekat rumah ni. Apa kata Aina ikut akak, kita pergi jumpa itulah Darul Syifa lah. Darul Syifa, kita minta lah nasihat ke, bukan Darul Syifa, macam bomo jugalah, orang-orang perubatan jugalah. Jadi Aina pun pergilah. Bila Aina pergi, sampai-sampai dia ceritalah apa yang berlaku. Lepas tu ustaz tu cakap, berkemungkinan besar benda tu ikut Aina balik. Jadi dia kata, bagi saya 5 minit, 10 minit, saya nak buat sembahyang hajat, nak minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi ustaz tu pun buat sembahyang hajat. Jadi Aina dengan kakak dia tunggulah. Bila dah habis buat sembahyang hajat, ustaz tu cakap, benda tu masih ada lagi dekat rumah tu. Dia duduk dalam bilik air. Dia suka dengan rumah tu. Sebab dia kata ada orang yang dah menjemput dia masuk. Lepas tu barulah Aina teringat, dia pernah nyebut, yang dia kata, nanti kan dia ikut aku kan, ada pernah tersebut perkataan tu. Jadi dia kata, alamak, akak dia pun dah takut jugalah, macam mana ni dah duduk dalam bilik air. Dia kata bila dia balik ke rumah tu, walaupun ustaz tu dah bagi air daun bidara lah, air segala macam air yang untuk menghalau-halau makhluk alam sebelah ni kan, dia tetap tak berani nak mandi kat bilik air tu. Dan kakak dia pun mandi kat bilik air lain. Bilik air tu memang dia tak guna, yang bilik air tempat ustaz tu cakap. Gigih dia kata, dia pergi jiran sebelah, mandi kat rumah jiran sebelah. Sampai kan jiran tu tanya, Aina kenapa asyik mandi dekat rumah makcik ni? Aina punya bilik air okey ke tidak? Renovate, kata. Satu perkataan terjawab semua persoalan. Renovate cik, dia kata, tumpang mandi takkan kedekut air. Tak apa mandilah, cuma makcik pelik tiap-tiap pagi, tiap petang Aina asyik mandi rumah makcik je, kata. Okeylah, tak apalah. Kesudahan daripada cerita ni adalah akhirnya dia orang sekeluarga pindah pergi ke rumah lain, duduk kat rumah lain. Sebabnya kalau tak silap, keluarga ni dapat kerja dekat Johor. Dan Aina pun ikutlah kakak dia berpindah ke Johor. Tak lama daripada peristiwa tu, selang sebulan 2 je. Dan sepanjang sebulan 2 tu lah yang si Aina ni tak mandi dekat bilik air rumah kakak dia. Memang matilah. Kalau abang pun tengah mandi kok terbayang-bayang benda Allah tu mandang-mandang kita. Lain macam. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Abang minta maaf cerita kali ini terlalu panjang, tapi abang cuba sampaikan sebaik mungkin. Moga-moga ada pengajaran untuk kita semua. Dan cerita yang pertama, cerita yang pertama pasal apa? Cerita yang kedua yang abang ingat. Cerita kedua yang pasal nenek tu saka kan. Janganlah bela-bela saka. Saka keturunan ni memang susah nak diputuskan. Pengajaran cerita yang ketiga ialah jangan tegur-tegur. Kalau terutama waktu maghrib, waktu malam, janganlah tegur-tegur. Kita bercakap besar, janganlah. Tak elok lah kan, untuk mengelakkan daripada benda tu terjadi. Dan cerita yang pertama tentang budak hilang kan. Tentang budak hilang, apa yang anak-anak kita cakap sebenarnya kita kena ambil tahu juga. Kadang-kadang budak-budak ni cakap benda yang betul tau. Tapi kita ni sebagai orang tua selalu cakap, alah ini apa benda berangan je lah.
Kadang-kadang anak buah abang cakap, ni ada nampak benda-benda orang melintas kan. Tapi kita ya nak percaya budak kecil kot. Lah dia nampak ni. Berangan tengok telur-tubi sebanyak sangat. Tapi kita percaya mungkin anak kita tu cakap benda yang betul. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.